بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang hadirin tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita sambung kajian kita daripada risalah surat Al-Imam Syaukani rahimahullah yang ditulis untuk menyatakan hukum larangan meninggikan tanah perkuburan ataupun larangan mengadakan sebarang binaan di atas tanah perkuburan, yang bertajuk Syarhus Sudur Bitahrimi Raf'il Qubur. Syarhus Sudur Bitahrimi Raf'il Qubur, seruan kepada melapangkan dada dalam menjelaskan hukum haramnya meninggikan tanah perkuburan. Jadi kita dah baca banyak ni, dah 8 muka daripada risalah beliau. Tinggal hanya lagi mungkin 10-12 muka insya-Allah. Jadi kita juga sebagai refreshment nak peringat balik, kita dah cuti lama ni. Dia cuti lama lagu tu dia slow sikit lah. Kita di dalam kitab ini ataupun risalah ataupun surat ini, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah tulis ataupun susun bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat pandangan yang dikemukakan oleh seorang imam dan tokoh mazhab Zaidiyah di zaman beliau, iaitu Al-Imam Yahya. Jadi Al-Imam Yahya menulis ataupun memberi pendapat dan pandangan bahawasanya harus meninggikan tanah perkuburan, harus membina binaan di atas tanah perkuburan, kubah, memperindahkan dan sebagainya. Dan kebanyakan ilmuwan-ilmuwan daripada mazhab Zaidiyah kesemuanya bergantung ataupun merujuk pendapat Al-Imam Yahya dalam isu dan hal ini. Maka Al-Imam Asy-Syaukani seorang ulama yang boleh dikategorikan sebagai ulama junior di zaman dia. Imam Yahya ni kira senior dan dihormati. Jadi bila Al-Imam Syaukani rahimahullah melihat bahawasanya masyarakat pada ketika itu, kurun ke-12 tahun 1200 lebih ni, masyarakat pada ketika itu dilihat cenderung, di zaman beliau berasal daripada Yaman, ini berlaku di Yaman, cenderung kepada pendapat Al-Imam Yahya. Bahkan majoriti umat Islam pada ketika itu mereka membina binaan di atas tanah perkuburan, membina kubah di atas tanah perkuburan, menghiasi tanah perkuburan. Al-Imam Syaukani memikirkan bagaimana cara nak jawab balik perkataan dan kenyataan Al-Imam Yahya. Kalau kita pergi dengan cara gedegang macam tu, yakni langgak, dia akan jadi satu isu.
dengan kedudukan Imam Yahya yang dihormati di dalam masyarakat, menyebabkan Al-Imam Syaukani dan pendapat-pendapat dia mungkin akan dipinggirkan begitu sahaja. Maka Al-Imam Syaukani rahimahullah menyusun sorak ni, risalah ni, yang bermula dengan kepentingan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepentingan mengagung-agungkan, meletakkan kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah itu di tempat yang tertinggi, kepentingan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika mana berlaku perselisihan, dan untuk melakukan satu contoh, ataupun Arab dia panggil tatbiq. Tatbiq ni dia panggil apa? Macam contoh, cikgu di sekolah dia bagi formula, lepas tu dia buat contoh untuk memahamkan kita dengan formula tersebut. Dia guna formula tersebut, contoh ada panggil. Jadi Al-Imam Syaukani memberikan satu contoh penyelesaian permasalahan dengan cara mengembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bawa permasalahan apa? Permasalahan yang dikemukakan oleh Imam Yahya. Okay. Asal dia cerita daripada awal-awal, wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di saat berselisih. Contohnya dalam masalah meninggikan tanah perkuburan. Okey. Itu apa yang kita telah bahaskan di awal-awal kajian kita, dan kita dah masuk dah fokus Al-Imam Syaukani pada menjawab kenyataan Al-Imam Yahya pada sesi yang lalu, dan kita sampai kepada mengulas firman Allah Azza wa Jal, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Surah Al-Imran ayat 31. Pengiayat pengasih. Katakanlah, sekiranya kamu semua mencintai Allah Azza wa Jal, maka ikutlah aku, nescaya kamu akan dicintai Allah. Ikutlah aku, sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan dicintai Allah Azza wa Jal. Kita berhenti di situ pada sesi yang terakhir. Al-Imam Syaukani rahimahullah, setelah dikemukakan pendapat Al-Imam Yahya, dia mulakan jawapan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kalian kepada kalian, maka ambillah ia, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kalian, maka tinggalkanlah dia. Okey. Cara Syaukani susun seperti mana saya katakan tadi, dia mulakan dengan kepentingan kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian dia mulakan tentang kepentingan mengagung-agungkan Al-Quran dan Sunnah, dan dia seterusnya dia bahaskan tentang kepentingan untuk kita kembali kepada Quran dan Sunnah di saat berselisih. Kemudian yang keempat, baru dia bawa penjelasan tentang perkataan Imam Yahya. Setelah dia bagi tahu kepada kita contoh permasalahan yang aku akan bawa kepada kalian dalam risalah ini adalah permasalahan keharusan meninggikan kubur, meninggikan tanah perkuburan, menghias perkuburan, membina binaan di atas perkuburan, yang dinyatakan oleh Imam Yahya. Beginilah jawapan dia. Lepas tu baru dia bawa ayat Quran yang saya bacakan tadi. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu kena ambil, kamu kena terima, kamu kena berpegang dengannya, dan apa-apa yang dilarang, maka kamu kena tinggalkan ia. Okey. Kemudian baru dia bawa ayat ni, kita dah jelaskan tafsirannya, penjelasan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pada sesi yang lalu, bagaimana seorang wanita datang kepada Ibn Mas'ud bertanyakan tentang al-wasilah wal-washimah, tentang hukum menyambung rambut, dan hukum bertatu. Okey. Jadi begitu juga hukum yang dibahaskan juga tentang an-namisah wal mutanammisah, iaitu mencabut bulu di sekitar muka. Jadi wanita datang kepada Ibn Mas'ud berkata kepada Ibn Mas'ud, ni tak ada pun dalam Quran, aku dah baca, aku dah cari. Kata Ibn Mas'ud, hang cari balik, hang tengok elok-elok. Perempuan ni pun balik, semak balik Quran, ada tak larangan bertatu, larangan mencabut bulu di kawasan muka, kemudian larangan menyambung rambut
Dia kata aku tak jumpa perkataan ini di dalam Al-Quran. Dia kata wallahi qad fatahtu ma baina duffatai hadzal mushaf. Aku demi Allah aku dah buka dah di antara dua kulit mushaf ini, fama wajadtu mithla haula'il kalimat. Aku tak jumpa perkataan-perkataan yang telah kau sebutkan. Kemudian kata Ibn Mas'ud, bukankah di sana terdapat firman Allah di dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh rasulmu kamu kena ambil, dan apa-apa yang dilarang kamu kena tinggal. Maka perempuan tu kata, kalau lagu tu ayat tu memang ada lah. Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda sedemikian rupa. Nabi yang melarang kita daripada bertatu, mencabut bulu di sekitar muka, dan juga Nabi juga yang sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita daripada menyambung rambut. Kemudian kita sambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi. Okey, sambungan dia, fa hadhihi al-ayatu fiha al-ijabu 'ala al-'ibadi bil-i'timari bima amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal akhdhu bihi wal intihau amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam wa tarkuh. Sesungguhnya ayat ini, ayat yang wa ma atakumur rasul fakhudhuh tadi ni, ayat ini menunjukkan kewajipan ke atas seorang hamba mengikut apa yang diperintahkan ataupun apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah dan berpegang dengannya, dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan perkara tersebut. Dan begitu juga wa qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian katakanlah, sekiranya kalian mencintai Allah azza wa jal, maka ikutlah aku, nescaya kalian akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Syaukani pada menjelaskan ayat ini, fa fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini, ta'liqu mahabbatillahi al-wajibatu ala kulli 'abdin min 'ibadihi bi ittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini menunjukkan keterikatan, alaqah, hubungan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ke atas hamba-hambanya. Cinta kepada Allah itu wajib. Keterikatan kecintaan kepada Allah yang wajib itu dengan ikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukti kecintaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Ini keterikatan yang digambarkan di dalam ayat ini. Sebab itu Al-Imam Ibn Kathir juga apabila menafsirkan ayat ini, di dalam kitab beliau yang terkenal, tafsir apa? Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir itu nama dia yang masyhur, Tafsir Al-Quranil Azim. Tafsirul Quranil Azim. Kata beliau, hadhihi al-ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbat Allah azza wa jalla وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه. Ayat ini, kata beliau, ayat ini merupakan hakim ataupun menghakimi bagi sesiapa sahaja yang mendakwa beliau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia bukan ataupun dia tidak berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia merupakan pendusta pada dakwaannya. Ayat ni jadi hakim. Bagi seseorang tu, maksud Al-Imam Ibn Kathir, seseorang yang mendakwa, aku ni cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tak ikut Nabi. Ayat ni menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas dia. Sesungguhnya dakwaan engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu pendustaan dan merupakan satu pembohongan. Sebab apa? Sebab engkau tak mengikuti Nabi. Syarat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus diikat kemas dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Syaukani. Begitu juga kata Imam Ibn Kathir. Begitu juga kata Imam Ibn Kathir dalam satu kenyataan beliau. Beliau berkata, qala al-ulama, berkata para ulama, laisa asy-sya'nu ayuhib wa innama asy-sya'nu atuhab. Ini pepatah sikitlah. Kata beliau,
Laisa sya'nu ayuhib wa innama sya'nu atuhab. Masuk apa? Bukan syak. Asya'nu ni keadaan. Bukanlah sesuatu keadaan yang penting itu atuhib. Maksudnya sesuatu benda ataupun ayuhib, sesuatu benda yang dia suka. Yang penting bukan dia suka ke dia apa ke. Maksudnya kita ni, jari kita ni, yang penting tu bukan kita suka, tetapi yang paling penting kita tu disukai. Jadi bila kita buat sesuatu amalan tu, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan kira kita suka, ya aku suka buat gini. Bukan kira aku suka. Kita kira amalan kita itu disukai apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga kata Al-Hasan Al-Basri. Jadi kata tadi laisa sya'nu, sekali lagi saya ulang, laisa sya'nu atuhib wa innama sya'nu atuhab. Laisa sya'nu atuhib wa innama sya'nu atuhab. Sesuatu benda yang kamu bukan menjadi satu benda yang penting itu kamu suka. Apa benda yang kamu suka? Tetapi yang paling penting sekali, adakah amalan kamu itu disukai? Disukai siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Begitu juga kata Al-Hasan Al-Basri, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu azza wa jal bihadhihi al-ayah. Sesungguhnya sesuatu kaum itu mereka menyangka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ataupun yaz'umunahum annahum yuhibbuna Allah. Mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala itu, ataupun mereka menyangka mereka ni mencintai Allah. Maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Jadi buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kemudian kata beliau lagi, Al-Imam Asy-Syaukani, wa anna dhalika huwa al-mi'yar alladhi yu'rafu bihi mahabbatu al-'abdi li rabbih 'ala al-wajhi al-mu'tabar, wa annahu as-sababu alladhi yastahiqqu bihi al-'abdu an yuhibbahu Allah. Wa qala Allah subhanahu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Maksudnya, dan ayat ini merupakan mi'yar, yang merupakan satu petanda yang mana diketahui baginya kecintaan hamba kepada Tuhannya itu sesuai ataupun alal wajhil mu'tabar, melalui cara yang diiktiraf. Cinta kepada Allah ni dia ada banyak cara. Kecintaan, ada kecintaan yang diiktiraf, ada kecintaan yang tidak diiktiraf. Jadi cara untuk mendapatkan pengiktirafan dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan sebab yang melayakkan seseorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala cintai dia. Okey. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang mencintai Rasul, maka siapa yang mentaati Rasul, maka dia dalam kategori mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat fa fi hadhihi al-ayah anna ta'at ar-rasul ta'atun lillah. Dalam ayat ini, ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Begitu juga di dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-69, wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya surah An-Nisa ayat 69, tadi 80 ni 69. Sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasul, maka dia akan bersama-sama dengan orang ataupun kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ke atas mereka, daripada kalangan para nabi, daripada kalangan as-siddiqin, orang yang kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang benar, wasyuhada, para syuhada,
wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baik teman bagi kalian semua. Jadi ini adalah teman-teman yang terbaik bagi manusia. Dan ayat ini juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menggambarkan kepentingan untuk kita ni pilih kawan yang elok sikit. Pilih kawan elok sikit. Sebab apa? Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila manusia ni salah pilih kawan, salah pilih sahabat, salah pilih teman, menyebabkan dia terjerumus dalam pelbagai kemaksiatan dan sebagainya. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi gambarkan, Nabi berikan permisalan antara orang yang memilih kawan baik dengan orang yang memilih kawan tak baik. Nabi samakan, Nabi kata, mathalul jalisi as-salihi was-su'i kamathali hamilil misk wa nafikhil kir, ataupun kir. Maksudnya, permisalan orang-orang yang bersama-sama dengan orang yang salih dan juga orang-orang yang bersama dengan orang yang yang tak baiklah, yang jahat, sama seperti orang yang membawa misk, wangian, bau kasturi, dengan orang yang membawa ataupun pekerja nafikhil kir, iaitu dipanggil apa, tukang nyalakan arang. Yang tukang buih arang tu nak bagi menyala tu dipanggil apa? Kalau dulu dia ada jenis buih tu. Jadi ni dia kerja nak bakar arang, nak bagi nyalakan api, nafikhil khair, tukang buih. Jadi Nabi bagi permisalan, orang yang duduk dengan orang baik Nabi samakan dengan orang yang berkawan dengan orang yang bawa minyak wangi. Orang yang berkawan dengan orang yang buruk Nabi samakan dengan orang yang berkawan dengan tukang nyalakan api. Nabi bagi contoh, Nabi kata kalau orang berkawan dengan orang yang bawa minyak wangi ni, sama ada minyak wangi itu akan terkena bagi dia, ke atas dia. Maknanya dia akan membawa bau tu lah. Dia berkawan, kawan tu bagi test, mungkin akan berlaku di sana jual beli, dia akan mendapat wangian tersebut dan orang akan bau pada dia. Tetapi bagi orang yang berkawan dengan nafikhul kair, dia akan terdapat bau yang tak elok. Raihah, kata Nabi, raihah khabithah, bau yang buruk, yang tak elok. Jadi sebab tu kena pilih kawan, kena pilih teman, tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas pegangan agama teman dia. Berada di atas agama teman dia. Sebab itu seorang tokoh salaf dulu nama Yusuf ibn Asbat. Yusuf ibn Asbat, dia ni kata dia, kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadhani Allah azza wa jal bi Sufyan. Sesungguhnya bapa aku qadari, berakidah qadariyah. Qadariyah ni orang yang menolak kepercayaan kepada qadar. Tak percaya pada qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pak menakan aku, pak saudara aku, akhwali ni merujuk kepada bapa saudara sebelah emak. Dia Arab ni bapa saudara dia ada dua jenis. Dia ada am, dia ada khal. Am, pak menakan belah pak. Khal, pak menakan belah mak. Jadi dia kata wa akhwali rawafid. Pak menakan aku ni Syiah, Rafidah. Jadi seolah dia menggambarkan dia duduk dalam satu keluarga yang memang sesat nak mampu. Sesat ni. Fa anqadhanillahu azza wa jal bi Sufyan. Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dengan menghantarkan kepadaku teman yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri tokoh ulama salaf yang terkenal. Hidup dalam 3 kurun mulia terawal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berkawan dengan Sufyan, dia selamat daripada pengaruh bapa dia, selamat daripada pengaruh bapa saudara dia.
Itu yang terdekat lah, kita katakan membicarakan tentang hubungan dalam hubungan kekeluargaan. Sepatutnya dalam keluarga ni kita kena clearkan dulu kan. Tapi bila dia mendapat teman yang baik, kesan itu sangat-sangat baik, sangat-sangat positif untuk kehidupannya, khususnya dalam isu-isu, dalam hal-hal akidah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat ini bukan saja ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul akan membawa kita kepada memperolehi teman-teman dan rakan-rakan yang baik. Kalau seseorang itu tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, dia takkan dapat teman baik. Ini dari satu segi, melainkan Allah Subhanahu wa taala nak bagi petunjuk, nak bagi hidayah kepada dia. Tapi kalau dia pilih jalan selain jalan mentaati Allah dan Rasul, sukar untuk dia memperolehi teman-teman dan rakan-rakan yang baik. Dunia pun payah, apatah lagi akhirat. Tapi kalau dia pilih untuk usaha-usaha, dia berusaha untuk mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul, dia akan dapat kawan. Dia akan pergi cari mana kelas-kelas pengajian ilmu, mana kelas-kelas pengajian agama. Dia akan main kelas-kelas di saat orang beraya tak habis lagi. Bukan bererti yang tak main lepas ni. Contoh je. Okey. Seterusnya. Fa'aujaba hadhihi as-sa'adatu liman ata'a Allah wa rasulahu wa hiya an yakuna min ha'ula'i alladhina hum arfa'al 'ibad darajatan 'inda wa a'lahum manzilatan. Maka berhaklah bagi kebahagiaan ini, yakni berhaklah kebahagiaan ini bagi sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wahia an yakuna min haula'il ladzina hum, dan juga mereka berhak untuk bersama-sama dengan makhluk-makhluk ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di peringkat yang tertinggi, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di peringkat yang tertinggi, yakni bersama-sama dengan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat surah An-Nisa ayat 69 tadi. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat ke atas mereka, bersama para nabi, bersama para siddiqin, yakni orang yang benar-benar, golongan yang benar, syuhada, kemudian as-salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Kemudian lagi dia bawa lagi firman Allah masih di dalam surah An-Nisa ayat 13 hingga 14. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk syurga, akan dimasukkan dia ke dalam syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya, dan itulah sebenar-benar kejayaan, yakni kejayaan yang paling besar. Akan tetapi barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batasannya, melampaui perintahnya, maka dia akan masuk neraka, kekallah dia di dalam neraka, dan sesungguhnya itu azab yang sangat menghinakan. A'udzubillah. Jadi tengok cara Al-Imam Syaukani susun. Mula-mula dia datangkan dengan pentingnya untuk kita berpegang dengan apa yang Rasul perintah. Kemudian dia bawa ayat cinta kepada Allah itu merupakan ataupun bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Kemudian dia bawa sesungguhnya di antara kelebihan yang dianugerahkan bagi orang yang mentaati perintah Allah dan juga Rasul, dia akan mendapat teman yang baik. Kemudian dia bawa seterusnya, orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul, dia akan masuk syurga, dan dia akan berjaya dengan kejayaan yang azim. Dzalikal fawzul azim. Al-azim ni maksud apa dia? Al-azim ni salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan al-azim kepada orang yang mentaati dia dan mentaati Rasul dia. Al-azim ni maksud dia daripada azama. Azama ni maksud dia besar. Al-azim daripada sirah mubalaghah ala wazni fa'il. Dia fa'ilun, azimun. Fa'ilun ni, azimun ni dia menunjukkan sesuatu yang
sangat-sangat maha besar. Nampak? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala satu yang maha besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan sifat yang maha besar ini untuk menggambarkan kejayaan yang maha besar bagi orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Sebab tu kita kena memberikan keyakinan dalam usaha untuk mengikuti dan mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam baru ni, bila kita raya baru ni kan, musim hujan. Jadi musim hujan ni, orang nak buat sembahyang di dataran tu payahlah sikit kan? Jadi ada orang dia nak sembahyang dalam masjid, tapi dia memberikan pelbagai argumen, alasan dan andaian bahawasanya kita zaman lah ni dulu lain, zaman Nabi lain. Masjid dulu zaman Nabi lain tak muat. Masjid dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid ni macam ni. Ni kita sebab tu Nabi buat di luar. Jadi kita lah ni dah ada masjid elok, aircon elok. Kemudian masjid buat juta-juta, sia-sia lah kita tinggal sembahyang dalam masjid. Nampak? Jadi mereka memberi andaian-andaian dan alasan yang sedemikian rupa. Berbeza dengan orang yang kata Allah tak boleh nak buat masjid ni, hujan ni, takut-takut sekejap lagi tak sempat, ataupun kita sekejap lagi nak ubah speaker apa semua, sekejap lagi jadi lambat masa. Itu alasan yang kita katakan yang boleh lagi kita terima. Sebab sekarang ni dah ada teknologi ramalan cuaca dan sebagainya. Walau bagaimanapun usaha asalnya harus didahulukan salat di dataran. Jadi ni nak kira lagu mana ni? Ini mendahulukan akal, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan perintah Rasul SAW. Sedangkan Nabi SAW perintah semua sekali keluar ke dataran. Nabi perintah suruh keluar. Nabi bukan tak guna masjid untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat setiap minggu Nabi gunakan untuk sembahyang Jumaat dan penuh masjid. Sebab menjadi satu perkara yang dilaksanakan oleh Nabi SAW bila hari Jumaat tutup semua masjid lain. Semua datang ke satu masjid. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, contohnya di zaman Uthman ibn Affan, dilakukan azan 2 kali. Dia bukan azan dalam masjid dua-dua. Satu azan tengah pasar tu. Pasal orang nak balik dulu, nak bersiap-siap, nak mandi-mandi, betul tak lagi nak mai. Menunjukkan bahawasanya dilaksanakan solat Jumaat itu di satu tempat, luas masjid. Memang biasa, dan keluasan masjid tersebut menyebabkan orang melimpah sampai keluar. Tapi dalam hal dan isu ni Nabi SAW memilih dataran luar masjid. Tapi manusia biasalah, dia takwil kot ni, dia kono kot ni. Dia tak tahu kata kono-kono tu boleh rebah. Itu masalah dah. Wallahu a'lam. Begitu juga dia membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang banyak lagi. Al-Imam Syaukani bagi sikit-sikit dari sini. Antaranya wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan sesungguhnya orang yang mentaati Allah dan juga Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sebelum tu tadi ni kita tak sebut tentang orang yang menderhakai Allah dan melampaui batasannya, perintahnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang hina. Muhin ni lawan dia azim. Muhin ni sangat-sangat hina. Okey. Begitu juga dia bawa lagi firman Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Wa anzalallahu ala rasulihi an yaqul fattaqullaha wa ati'un. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas Rasulnya supaya berkata, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan ta'atilah. Dan kemudian kata beliau lagi, wal ayatu ad-dallatu ala hadha al-ma'na fil jumlati akthara min 30 ayat. Dan ayat-ayat yang menunjukkan dengan makna ini, yakni perintah kembali kepada Allah, mentaati Rasul, sangat banyak. Lebih kurang, lebih banyak dia kata daripada 30 ayat. Nah, abang kata kepentingan mentaati Allah dan kepentingan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa yustafadu min jami'i ma dzakarnah annama amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu kana al-akhdhu bihi wattiba'uhu wajiban bi amri Allah subhanahu. وكانت الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طاعة لله وكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من الله عز وجل. Dan dapat kita
manfaatkan ataupun dapat kita mengambil faedah daripada semua ayat-ayat yang aku berikan tadi, yang kami berikan tadi, bahawasanya apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengannya dan mengikutinya merupakan satu kewajipan berasaskan perintah daripada Allah. Dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah. Maka dia kata dan begitu juga perintah daripada Rasul merupakan perintah daripada Allah. Dia Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau ketika mana mengulas risalah dan surat ini, menjelaskan perkataan yang disebut oleh Al-Imam Syaukani, apa-apa saja perintah Rasul maka itu merupakan perintah Allah. Kata beliau di sini panjang, cuma saya ringkaskan beberapa poin penting yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, as-sunnatu wahyun minallahi awhahu ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Muhammad itu tidak bercakap mengikut hawa nafsu dia, melainkan apa yang dicakapkan itu, sampaikan itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Kemudian Syekh membawa hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana berkata Abu Bakar As-Siddiq, hadhihi faridatus sadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin wallati amara Allah biha rasuluh ataupun rasulah. Maksudnya ini cerita tentang zakat. Ini tentang zakat. Kata Abu Bakar, ini merupakan kefarduan. Ini merupakan kefarduan zakat yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam fardukan ke atas umat Islam. Dan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk berkata sedemikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kewajipan bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebutkan di sini, ini adalah kefarduan zakat yang telah difardukan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Sunnah Nabi, perkataan Nabi selain daripada Al-Quran juga merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan banyak lagi dalil-dalil yang dikemukakan. Cuma poin penting di sini, fokus beliau di sini, beliau ingin nyatakan bahawasanya pentingnya kita kembali berpegang dengan sunnah Nabi dan berkeyakinan penuh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita diganggu dengan pelbagai ideologi, pelbagai doktrin. Apa dia ajaran sesat apa baru ni? Hasan Tok Hasan apa? Hasan Junid. Hasan Junid. Macam mengaku dia Rasulullah lah, apalah dan sebagainya. Dia difatwakan sesat lah. Lama dah ajaran tu sebenarnya. Tapi dikesan mereka hidup kembali ajaran tersebut. Begitu juga apatah lagi yang paling kita bimbangi ni, Syiah lah. Syiah, tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana pada hari ini mereka cuba menjadikan kita ragu dengan sunnah. Begitu juga golongan-golongan liberal pada hari ini yang menjadikan kita ragu dengan sunnah. Ragu dengan sunnah, yakni mereka menimbulkan syubhat-syubhat yang menyebabkan kita merasakan betul juga. Betul juga. Dia kata takkan apa ni hadis ni daripada dulu boleh tersimpan sampai ke hari ni. Dulu manuskrip tu dulu orang ni tulis pas ni kata cakap takkan tak salah. Betul boleh pastikan ini Sahih Bukhari. Jadi itu keraguan-keraguan yang ditimbulkan dan dimunculkan. Macam Syiah, antara keraguan dalam buku mereka, seorang penulis Syiah nama dia Khair Izzah. Dia keluar banyak buku dah. Ada 3 buku saya ingat dia keluar dah. Saya dah baca 1-2 tulisan dah. Dia timbulkan syubhat
tentang betapa pegangan ahli sunnah merupakan pegangan yang tak betul. Disebabkan wujud di sana banyak kerancuan dan keraguan-keraguan yang ada. Antara dia kata, contoh mazhab ahli sunnah berbeza sampai 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hanbali. Apa cerita ni beza sampai 4? Kami ni tengok, kami senang, kami mazhab Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, kami ambil direct daripada kaum keluarga Nabi SAW. Tapi puak-puak Sunni ni beza sampai 4. Logik kah dalam agama boleh beza pendapat sampai 4? Macam mana ni? Perpecahan yang macam mana ni? Jadi ini syubhat-syubhat yang mereka timbulkan. Sebab tu buku-buku mereka jangan duk baca. Oh ustaz, saya beli nak buat kajian. Kalau yang beli tu dia dah sampai ke tahap boleh buat analisa, faham ilmu akidah dia, faham menguasai fiqh dia, faham ilmu-ilmu tafsir, prinsip-prinsip dalam kita menafsirkan Quran dan hadis Nabi SAW, beli pi buku apa pun nak baca. Tapi masalahnya tak faham. Bila tak faham tu yang duk berbelit kepala. Oh ustaz ni macam mana? Yang pi baca buat apa? Ni sibukkan diri dengan mengkaji ilmu syar'i yang perlu kita kuasai, yang perlu kita fahami dulu. Sebab itulah kita selalu kita tanya, telah menjadi satu sikap penuntut-penuntut ilmu. Dia tanya guru dia tanya, ustaz kitab apa hak bagus? Itulah lagu tu betul ya tu. Katanya kitab tak bagus. Kitab tak bagus ni bila dicerita, orang kita lah ni kalau sebut kitab tu dia pergi cari walaupun tak bagus. jangan. Benda tu boleh mengganggu, boleh mendatangkan syubhat dalam minda kita. Tinggalkan benda tu. Sebab tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalisu ahlal ahwa wal bid'ah. Jangan kamu duduk dengan pengikut hawa nafsu dan juga ahli bid'ah. Fa innahum mumarridatun lil qulub. Sesungguhnya mereka itu mumarridah. Mereka akan menyebabkan penyakit, membawa penyakit bagi hati-hati manusia. Begitu juga perkataan yang sama diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi berarti jangan duduk maksud menghadiri kelas-kelas pengajian mereka. Begitu juga jangan memanfaatkan penulisan-penulisan mereka. Tak tepi dulu. Bukan bererti kita mengatakan pada mereka ni tak ada kebenaran langsung. Kebenaran berada pada sesiapa, tetapi dalam langkah berhati-hati kerana kita masih tak mampu untuk melakukan analisa, penelitian, maka memadai kita dengan buku-buku yang telah di-endorse, sahih, benar kenyataannya dan benar penulisannya, selamat untuk dibaca.